Arafah, yang ketiga tawaf haji, yang keempat sa'i haji, yang kelima bergunting atau bercukur haji, dan yang keenam rukun haji keenam ialah tertib pada dua banyak rukun. Jadi itulah semua 6 rukun haji yang dibicarakan. Jadi kita telah ceritakan tentang niat ihram haji sudah, tawaf, wukuf, sa'i, dan kita akan masuk pada perkara yang kelima ya, iaitu perkara yang kelima, rukun haji yang kelima ialah melakukan gunting ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, kita teruskan ya tentang rukun haji yang kelima. Cara kita tunggu rekan-rekan kita masuk ke dalam. Jadi tuan-tuan, yang jadi di hadapan ni ialah perkara-perkara sunat semasa melaksanakan sa'i ya. Sebelum kita nak masuk ni, tajuk bergunting ni penting sangatlah juga. Jadi saya bacakanlah saja ya. Perkara-perkara sunat semasa sa'i. Pertama, dalam keadaan berwudu. Jadi tuan-tuan, beza tawaf dan sa'i yang ketaranya ialah tawaf mesti dalam keadaan berwudu, tidak berada kecil dan berada besar. Tetapi masa melakukan sa'i, dan sa'i ini Safa dan Marwah bukan dalam kawasan masjid, dan dia hanya disunatkan dalam keadaan berwudu. Bermakna tuan-tuan, kalau masa kita dah habis dia tawaf, kita semayang sunat tawaf, kita minum air zam-zam, lepas tu kita bergerak pergi ke sa'i. Masa pergi tu keluar segala angin yang nerbo kita prek keluar semua. Boleh tak kita nak terus saja sa'i? Jawapannya boleh. Tapi masa tawaf tadi jangan buat-buat. Jangan main-main. Pada tawaf jangan. Tawaf kesan dia tuan-tuan, itu dia memberi kesan yang cukup ketara lah dalam ibadah harian kita seharian. Jadi pada ibadah sa'i ni hanya dituntut untuk kita berwudu ya, berwudu mengangkat hadas kecil. Yang kedua, disunatkan melaksanakan selepas selesai saya tawaf. Habis tawaf, minum air zam-zam saat ni, salat sunat tawaf, lepas tu terus buat. Tak payahlah kita balik ke hotel ke, kita mandi dulu ke, kita shopping ke, lepas tu baru sambung pula ke sa'i. Jadi sunat itu telah terputus ya, di Arafah ada sunat. Tapi dalam masa yang sama, ihram tu kena jagalah ya. Nombor 3, menuju ke tempat sa'i melalui pintu babu Safa, pintu Safa. Pintu Safa ni betul-betul menjuru Hajar Aswad, nampak lampu hijau tu. Di bawah tu ialah babu Safa. Yang keempat, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Naik hijab. Tuan-tuan, sekarang ni nak naik tak boleh dah, jangan kaca dah. Dulu zaman saya dulu ni tahun 98 dulu, tahun 99, kita boleh naik duduk, dulu rehat kat situ, nampak rasalah ni dia Bukit Safa. Pasal apa kena pegang ni tuan-tuan? Sebab Nabi SAW dakwah nombor 1 pertama kali, dia naik atas Bukit Safa, dipanggil, wahai penduduk Mekah, aku nak sampaikan kepada kamu satu perkara. Tapi sebelum aku sampai satu perkara ni, kamu, kalau aku cakap di belakang gunung sana ada satu bala tentera nak serang kamu, kamu percaya ataupun tidak? Rasulullah tanya dulu paket dia, percaya ataupun tidak? Cakap aku. Rasulullah tanya begitu kepada orang penduduk Mekah, ramai penduduk mana datang ni? Kemudian cakap penduduk Mekah kata, kami percaya kamu Al-Amin, kamu bercakap tak ada berdusta, kamu cakap betul. Kalau begitu, kamu percayakan aku, kamu percayalah bahawa Allah adalah Tuhan kita, bukan berhala-berhala yang di depan tu, bukan bahan, bukan berhala-berhala. Berhala dulu pengawas itu 360, 360 tu kita kan 360 buah berhala duduk di sekeliling Kaabah. Berhala tu bukan Tuhan. Lepas tu lah bapa saudara Nabi kata, celaka kamu Muhammad.
Kata Allah turun pula tabat yada abi lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab, tunjuk Nabi. Itu pun cerita tu. Jadi bila kita duduk atas tu tuan, kita tahu cerita peristiwa tu, ya. Jadi bila kita naik ke sofa marwah gitulah. Tapi sekarang ada yang dia kaca tu tak nampaklah pula. Tak sentuh. Tuan tak jangan pula pecah pula kaca tu. Tuan masuk jalur pula nanti. Ya. Tapi cerita tu dia adalah ya memberi satu rangsangan semangat kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan. Kita tengok kepada perkara yang kelima, rukun haji yang kelima ya. Tajuk ni kita tuan-tuan dah kenyang makan dah kan. Tajuk ni saya tangguh dulu hujungnya sebab apa? Bergunting dan bercukur ni tuan-tuan dia tajuk yang memang amat penting. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bergunting dan bercukur ini ialah satu perkara yang dilakukan untuk melangsaikan ibadah umrah, untuk menghabisi ibadah umrah itu. Ya. Jadi pada awal sesi dulu kita katakan bagi seseorang yang telah berniat ihram haji atau umrah, dia akan terus saja ihram haji, ihram umrah itu berjalan. Tak boleh nak on off tak boleh. Dia terus saja berjalan. Kalau dia tak buat perkara yang menghabisi haji dan umrah, maka dia berjalan. Tak kira lah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ke mati berpuluh-puluh tahun akan berjalan ihram itu. Tuan-tuan, sekali kita berniat ihram haji atau umrah, ihram haji dan umrah itu dia akan berjalan terus tanpa henti kecuali 3 kes. Yang pertama, dia menghabisi ibadah umrah. Pada dia lepas niat, dia pergi tawaf, dia pergi sa'i, dia bergunting, habiskan umrah. Kalau haji, begitu juga dia habisi ibadah haji itu dengan sempurna. Yang pertama. Yang kedua, dia dah berniat ihram haji atau umrah, tiba-tiba dia tertahan, tak boleh nak buat. Cara kedua, dia kena cari kambing pada kawasan dia tertahan itu. Kalau di KLIA, cari di Kuala Lumpur tu. Cari kambing seekor, sembelih kambing itu, kemudian gunting 3 helai rambut. Cara kedua. Cara ketiga, dia dah Allah tarik nyawanya, habis rohnya keluar, dia meninggal dunia. Dan nak kebumikan dia pun, dia kena dikebumikan dalam keadaan ihram. Maknanya bagi orang lelaki kena pakai 2 pakaian, tak boleh tutup kepala, tak boleh pakaian berjahit, tak boleh minyak wangian. Masa nak mandi tak boleh pakai minyak atar, minyak wangi, kopi maupun tu tak boleh. Pakai sabun mandi boleh tak pun, tapi nak wangi-wangian tak boleh, nak pakai sarung tangan tak boleh, nak pakai kandung tak boleh, semua mayat hidup. Nazar. Maknanya tuan-tuan daripada hidup sampai ke mati dalam keadaan ihram tak boleh terputus dia punya. Bila sekali kita niat ihram haji, jangan sekali-kali kita kena batalkan haji ke umrah tu. Tak boleh. Dia akan on jalan tanpa henti. Sebab itu tajuk ni tuan-tuan, tajuk ini amat penting. Tujuannya kita nak tahu cara nak habisi ibadah umrah dan haji. Jadi cara ni tuan-tuan, nombor 1 ialah cara kita nak habisi umrah dan haji ni. Kalau umrah, kita niat umrah, kemudian kita tawaf 7 pusingan sekali tawaf, dan kemudian kita sa'i dan kita bergunting habis. Ya, jadi itu cara dia lah. Haji pun begitu juga caranya. Jadi sekiranya tuan-tuan kita tengok ya satu-satu. Takut nanti korang saya sasar dia punya ni track dia ya. Saya teruskan dulu. Kalau tuan-tuan ada masalah tu nak tanya sembang bincang, kita bincang kemudian. Rukun haji yang kelima ialah bergunting dan bercukur atau bercukur ya. Bercukur ini ialah bagi lelaki ya, sunatnya dia cukurkan rambut itu sekaligus ya, dan bagi wanita memadai bergunting saja ya. Pengertian bergunting dan bercukur ialah menanggalkan, menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala, daerah kepala tuan-tuan. Kalau dia hilangkan 3 helai rambut itu di lain kawasan daerah kepala, contohnya daerah misai, janggut, bulu ketiak, bulu roma kaki, bulu ari-ari, bulu di mana-mana selain daripada daerah kepala ni, bermakna tidak diambil kira. Itu nombor 1. Yang kedua, menanggal, menghilangkan 3 helai rambut ini dengan apa cara sekalipun, termasuk tak ada gunting, pakai pisau.
Tak ada pisau. Pakai lighter. Boleh tak? Boleh. Apa cara sekalipun. Tapi tuan-tuan tak payah buat lah macam tu ya. Saya nak cerita cara macam mana pun tuan-tuan buat. Tak ada alat tu, gunting tak ada, cabut. Guna tangan kita, cabut. Tangan tak ada. Saya diam tu, bagi hilang, jatuh. Pun boleh. Yang penting ada cara untuk menghilangkan apa cara sekalipun. 3 helai rambut. Boleh tak? 2 helai? 2 helai tak boleh. Dia mesti 3 helai. Adakah perlu syarat 3 kali gunting? 1, 2, 3. Tidak. Sekali gunting ada 3 helai ke atas, sudah cukup. Sekali gunting, caranya tengok, nampak, oh ni dia rambut. Jangan, biasanya jemaah wanita kalau dia rambutnya aurat kan, dia gunting, lepas tu dia biarkan buang. Yang digunting itu rupanya serkuk tudung mendalam. Habis. Jadi yang buat kesana tuan-tuan, dia balik rumah, ihram dia berjalan. Dia pegang suami dia, dia buat macam-macam lepas tu, sudah. Takut macam-macam pula jadinya. Jadi ihram tu dia berjalan. Jadi tuan-tuan, kalau wanita ke, baik lelaki ke, baik perempuan ke, lepas gunting, 3 helai tu kena nampak. Walaupun sekali gunting, kita nampak 3 helai sudah cukup dan kadang. Tapi biasanya 3 helai tu dah cukup lah. Dan tarik ini, gunting. Kalau rambut dia memang licin, macam tak ada rambut langsung. Dia licin macam bawah apa? Macam mana lah kan? Jadi macam mana cara dia nak buat? Dia tak payah gunting, dah tak ada rambut. Jadi dia hanya sunat ambil misal mata cukur tu lalu kan tadi. Sunat saja begitu, sunat. Sebab dia dah memang tak ada rambut. Tapi kalau ada keluar sikit-sikit macam ipin dan ipin tu, selai je, gunting lah selai. Kalau ada selai pun selai lah. Kalau 2 helai 2 helai lah, 3 helai 3 helai lah. Ya, kalau dah licin tu ni. Tapi kalau biasanya jemaah kita yang biasa rambut ada, kita gunting, kita pakai pisau cukur untuk rapat, sehari 2 hari memang tak ada rambut lagi. Ya, tapi masuk hari yang ketiga ataupun tengok dia punya genetik dia lah. Jenis orang yang biasanya ada jambang ni, sehari lepas pagi gunting, petang tu dah ada 2 orang dia rambut je. Jadi orang macam ni tarik dia. Maknanya menghilangkan 3 helai rambut. Jadi tuan-tuan, bergunting, bercukur ialah maksudnya yang rukun haji dan rukun umrah juga ini ya. Ini sekali ni rukun haji pun dia, umrah pada kat sini, gunting ni. Ialah menanggalkan, menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Jadi syarat sah tuan-tuan, pertama masuk waktu bergunting. Ada masuk waktu. Saya nak tanya tuan-tuan boleh? Bila tak masuk waktu bergunting? Ada siapa yang tahu? Masa bergunting dia ajar boleh? Saya tanya pula. Kalau boleh lah. Lepas sana. Waktu gunting ni bila waktu dia masuk waktu dia? Kalau masuk waktu zuhur ada waktu dia lah. Dia matahari lagi begini memang. Masuk waktu bergunting ni bila? Jawapannya ialah setelah kita niat ihram umrah, ya, selesai tawaf umrah, selesai sa'i umrah, dah selesai tiga-tiga benda ni, masuklah waktu untuk bergunting. Masuklah waktu dia. Bila masa boleh? Memang bila masa yang boleh. Contohnya dia niat hari Isnin, lepas tu dia lepak tak buat apa. Hari Selasa dia tawaf aja. Tawaf aja. Lepas tu balik rumah rehat semua dalam ihram ni. Hari Selasa dia sa'i saja. Lepas tu dia tangguhkan bergunting untuk hari Rabu. Boleh tak? Jadi bermula selesai saja dia dah sa'i untuk hari Selasa tu, sampailah dia bergunting untuk hari Rabu keesokan harinya, maka barulah tamat umrah itu. Dia punya jawapan dia begitu tuan-tuan. Selagi tuan-tuan kita tangguhkan, kita dah buat niat sudah, tawaf sudah, sa'i pun sudah. Kemudian dia tangguhkan bergunting ni, tak apalah, aku nak mandi dulu. Lepas mandi dia kata nak masak dulu. Saya masak dulu, dia nak pergi beli barang pula dulu. Lama-lama lupa. Seminggu lepas tu baru
tak gunting lagi, maknanya seminggu itu dalam ihram. Selagi belum bergunting rukun ni, selagi itulah dia berkekalan. Walaupun dah tawaf, dah sa'i, tapi dia tak cukup lagi tuan-tuan. Itu maksudnya lah. Saya bagi dia punya masalah ni supaya kita boleh faham dengan sama-sama lah, ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, selagi belum menghilangkan 3 helai rambut, dengan kita memang hendak menghilangkan ihram itu, ada kalanya orang yang gunting ni dia tak sedar, jatuh dan sebagainya, itu tak ambil kira. Jadi nak kiranya kita tahu yang kita tu nak selesaikan umrah tersebut. Jadi masa waktu ini bila dah selesai semua ibadah umrah yang lain, ya. Boleh ya? Yang pertama masuk. Yang kedua, rambut itu mestilah di kepala, dalam daerah kepala. Dan yang ketiganya ialah tidak kurang, mesti lebih daripada 3 helai rambut. Ini kita samalah 3 waktu je. Waktu bergunting bercukur, oh dah ada dah bawah ni tuan. Oh, tapi ni orang buat haji. Tadi saya cerita tadi bahagian umrah, ya. Jadi umrah ni 3 jam pun boleh dah bergunting. Niat, tawaf, sa'i, gunting. Kejap je, 3 helai. Jadi selesai kita kalau umrah. Tetapkan nak pergi lagi, kalau kuat pergi lagi. Ya. Okey, waktu bercukur, bergunting bagi haji pula, ya. Iaitu ia dilakukan selepas separuh malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji. Ni tuan-tuan, kita tadi yang saya bagi contoh tadi ialah pelaksanaan bagian umrah. Bagi haji pula macam ni tuan-tuan. Saya kena cerita dari awal, niat haji bila? 8 Zulhijjah. Tuan-tuan tengok kalau ada carta boleh saya tulis ni. 8 Zulhijjah kita niat ihram. 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah. Kita naik bas ramai-ramai pergi ke Arafah. Duduk di situ sehari suntuk. Jadi 8 niat, 8 hari bulan niat haji. Niat haji di mana? Dalam Kota Mekah. Buat haji tamattu, Kemudian yang kedua 9 Zulhijjah kita akan berada di Arafah. Kemudian pada malam itu kita akan bergerak ke Muzdalifah. Ya, bergerak ke Muzdalifah. Tengah malam itu pukul 12 tengah malam barulah masuk untuk bergunting tuan-tuan. Bolehlah bergunting pada ketika itu. Masa waktu untuk bergunting bagi haji ialah dilakukan bergunting itu selepas tengah malam, separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji. Bagi masa waktu bergunting bagi umrah ialah setelah selesai tawaf dan sa'i umrah. Itu dia punya jawapan. Jadi ada 2 jawapan tuan. Tuan ada 2. Ya. Pertama, bagi masa waktu bergunting bagi umrah ialah bila dah lepas tawaf umrah, sa'i umrah, baru bergunting masa waktu. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua ialah bagi orang yang melakukan haji, tunggu setelah separuh malam 10 Zulhijjah. Itu dia punya jawapan awalnya. Ya. Okey. Ada soalan? Macam ada soalannya? Ustaz. Ya. Ada orang selepas dia cukup 3 helai rambut, lepas tu dia cukup dia botak kepalanya. Okey. Cara nak bergunting kan? Bergunting ni bagaimana seabad-abadnya tuan-tuan. Bagi orang lelaki ialah dia cukur setiap helai rambut yang ada pada tubuh badannya, pada rambut kepala ni ya. Sehelai rambut yang kita gugurkan dia menghapuskan satu dosa dan menaikkan martabat kita sebagai seorang Islam yang ibadah kepada Allah. Jadi tambah satu darjat bagi ini, buang dosa kan sehelai. Sebab tu biasanya kalau kita tengok orang untuk umrah, haji, dia akan botak kepala semua sekali. Ya. Jadi seleloknya tuan-tuan, kita pergi habis saja buat haji atau umrah, kita masuk ke kedai RM5. Dia tarik ke tuan-tuan daripada depan ni, ya, daripada tengah dia besar ni dia tarik. Walaupun rambut setebal mana pun, dia tak ada trim-trim pun, dia tak ada solok-solok, dia terus tarik je. Memang terang kita tengok semua. Dan tuan-tuan kalau kita nak buat di rumah, tuan-tuan boleh praktis kan. Ya, sunatnya Rasulullah buat sebelah kanan dulu. Kita botak sebelah kanan dulu, ya, kita belah kiri. Samalah kita nak mandi junub dan sebagainya, belah kanan kiri. Kita dulu tayammum, tasrif yumna, kita menggunakan sebelah kanan. Jadi botakkan semua. Bagi lelaki, orang perempuan boleh tak nak botak? Jawapannya haram berbotak bagi wanita. Ya, jadi lelaki sahaja ya. Bagi
Nombor satu pertama tuan, boleh mencukur dan bergunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya. Bagi orang yang buat haji, bila dah lepas tengah malam 10 Zulhijjah tu besoknya hari raya. Tengah malam sebelum hari raya, orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dah duduk dalam kemah nanti, kita pun baca, mikrofon baca takbir raya malam. Bila lepas saja tengah malam tu, kita baru buat niat wukuf, baru nak melontar jamrah. Lepas tengah malam tu dah boleh gunting dah ni. Boleh gunting dah. Sebab waktu bergunting bagi haji ialah setelah separuh malam 10 Zulhijjah. Itu jawapan bagi haji. Bagi umrah pula, setelah selesai tawaf umrah, sa'i umrah boleh masuk waktu untuk bergunting. Jadi jawapan ya, walaupun kita belum melontar lagi, ya, boleh. Tapi itu tuan-tuan, itu saya bagi tahu dia punya peraturan begitu dulu. Tapi bila sampai pelaksanaan di sana nanti, ada caranya nanti saya akan beritahu. Ini dia punya dasar hukumnya boleh, ya. Okey. Macam mana pula tuan-tuan kalau kita nak gunting, perlu tak kita nak gunting? Kita nak gunting ni kita dalam ihram lagi ni kan? Boleh tak kita terus gunting rambut kita dulu? Jawapannya boleh bila sudah masuk waktu untuk bergunting untuk diri dia. Mana afdal, dia nak gunting rambut dia dulu ke ataupun dia nak gunting rambut isterinya dulu? Jawapannya ialah ya, afdalnya dia menggunting rambutnya terlebih dahulu. Gunting rambut dia dulu lah sebab dah masuk waktu. Ya. Gunting rambut dia dulu, kemudian diguntinglah rambut orang lain dan kepala senang. Afdal nombor 2, afdal mencukur dan bergunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang jemaah yang baru pergi umrah, bila tengok dalam 13 larangan ihram tu ada salah satunya tak boleh nak menggugurkan rambut kan. Dah lah risau nak gunting, nak gunting tak gunting, nak kena takut ni. Kalau kena dan pula, biar orang lain gunting lah katanya. Kita kena tahu waktu bergunting ni bagi umrah, selesai saja sah tawaf kita, selesai saja umrah, sa'i umrah kita, masuk waktu untuk kita dan afdalnya kita gunting rambut kita. Apa kita nak bersaksikan orang lain pula di depan masyarakat untuk orang lain gunting rambut kita. Baik kita gunting rambut kita. Biar tangan kita jadi saksi, kita buat umrah tersebut. Afdalnya kita gunting rambut kita terlebih dahulu, kemudian gunting rambut orang yang lain. Jadi itu dia punya kesimpulan. Yang ketiga, ketika bergunting jemaah haji wanita hendaklah menjaga auratnya. Rambutnya kena terselindung ya, jaga cari sudut mana-mana, gunting dalam, tengok balik semula, jangan yang digunting itu ialah benang ataupun pakaian-pakaian dalamnya, jangan ya. Yang keempat, hujung rambut juga dikira sah untuk bergunting. Contoh ada sejenis orang ni memang kadang-kadang rambut panjang, ada orang lelaki pun rambutnya panjang juga. Macam 2 tahun sudah, orang lelaki namanya sekian-sekian, contohnya Zulkarnain, nama apa tuan nama, contohnya nama tu, pergi sana, rupanya dia dah tukar jantina. Dia tukar jantina, malu ada dah habis semua dah, kemudian dia punya buah dada tu dah terkeluar semua dah, pergi pula haji. Jadi isu 2 tahun sudah macam mana. Jadi dia nak pakai ihram macam mana? Dia tetap pakai ihram macam lelaki. Dia pakai ihram ke? Selipang ni. Habis nampak semua dah. Bila sampai dia masuk ke Malaysia tu, dia niat tu nak berkembang. Masuk ke Malaysia, orang Arab tengok Malaysia, tengok tengok ini. Lepas tu semua pakat Malaysia tu semua tumpu mata pada dia je dah. Jadi petugas gua ada orang haji ni, Yeremi dia masuk dalam bilik khas. Kalau tidak, hilang dari orang ni lah. Dia buat macam-macam. Sebab dia dah pakai pakaian dalam lelaki, tapi dia di sini rupanya dah pakai macam wanita. Ya. Jadi bila cek-cek rupanya ada cek. Jadi bermula tahun lepas, nama-nama orang yang keluar dari Tina, apa semua yang jadi, semua telah jeblok. Kena taubat dulu, kembali kepada fitrah kejadian, baru boleh pergi. Jadi masalah. Jadi tuan-tuan, contoh saya nak kaitkan, bagi jemaah yang hujung rambutnya juga panjang ya, katakan hujung rambut panjang macamnya, dia orang lelaki, boleh tak hujung ni ataupun nak tarik daripada akar sampai hujung? Jawapannya boleh.
Hujung rambut juga dikira sah untuk diguntingkan. Boleh di bawah ni boleh lah. Digelar ya. Jadi masalah tak ada tarik sampai ke hujung tu. Hujung dan terakhir ke bawah. Yang kedua, jemaah haji juga boleh bergunting di tempat penginapan. Ditangguh penginapan sampai ke tempat dia. Selagi mana dia tak gunting, bermakna ihramnya masih lagi berjalan. Itu dia punya formula dia tuan-tuan. Nombor 6, bagi jemaah haji lelaki yang botak licin. Ni tadi licin macam cermin atas tu, kilat. Sunat dilalukan mata pisau di atas kepala ni saja. Tuan nak tanya rambut dah. Ya. Kalau ada selai tu kena potong. Kalau 2 helai, 2 helai. Kalau 3 helai, 3 helai. Kalau 4 helai, 3 helai tu cukup dah. Tarik 3. Satu tu tinggalkan. Okey. Jadi tuan-tuan, tajuk ni saya anggap tajuk ini untuk kalau tuan-tuan faham balik nanti berjaya lah saya. Kalau tidak, tak berjaya saya. Tajuk ni penting juga ni. Habis semua penting kan ni. Tahallul. Ya. Tahallul ni tuan-tuan, saya nak bagi perkataan berlawan ni dulu. Ni. Tahallul ni ialah satu perkara untuk melaksanakan ihram. Bila seseorang itu nak masuk ihram, pertamanya dia niat ihram. Bila dia niat ihram, bermakna dia telah menjadi ihram. Bila dia niat ihram, contohnya nawai sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Bila dia niat itu, dia jadi ihram. Dia telah menjadi ihram. Bila dia nak menghabisi ibadah umrah ni, ihram ni, dia nak habiskan ihram ini dengan cara bertahallul namanya. Tahallul ni lawan kepada ihram. Ya. Kalau dia niat haji, tahallul haji ni akan menghabisi 100% haji tersebut. Contoh ni tuan-tuan, saya bawa kes dalam semayang kita di waktu tadi malam. Kalau kita semayang ni tuan-tuan, bila kita akan takbir Allahu Akbar, bermakna kita dah buat takbiratul ihram. Ihram kita ni Allahu Akbar. Bila kita nak tahallul, tahallul kita dengan cara memberi salam. Salam tu tahallul sebenarnya. Tahallul ni asal daripada halal. Kita jadi halal balik. Kita boleh makan balik, kita boleh minum balik, kita boleh berlaku lah. Boleh bersembang bahasa Melayu. Masa dalam semayang tadi, sebelum daripada lepas kita takbiratul ihram sampai kita bagi salam, tempoh tu namanya kita ihram. Ihram tu. Bila kita nak tahallul, tahallul ni kita bagi salam. Bagi umrah, bila kita niat ihram umrah, bermakna kita menjadi ihram. Sampai bila? Sampai kita tahallul. Tahallulnya apa dia? Tahallulnya ialah bergunting rambut. Ini tajuk tadi, bergunting rambut. Ya. Bagi haji pula, bila orang yang berniat haji, sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, bilakah dia nak menjadi tahallul dengan halal? Jadi inilah yang kita bicarakan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, tajuk ini saya anggap tajuk ini kita untuk sesi minggu ke-8 ini perkara yang amat penting. Sebab apa? Sebab bagi orang yang masuk ihram, dia tak boleh tidak kena tahu cara nak selesaikan ihram. Kalau tidak, ihram itu berjalan lagi sampai sekarang. Ya. Contohnya ada 3 minggu sudah ada jemaah berbalik. Ya. Kalau dia tak pastikan dia ihram dulu, telah dilaksanakan dengan sempurna, maka ihram itu sampai hari ini ada tak lagi? Memang ada. Jawapan ya. Jadi tuan-tuan, tahallul ni ialah melepaskan diri daripada larangan ihram. Ini cara kan. Kita bila nak buat haji bawa umrah, dia punya kemuncak cara pelaksanaannya, kita kena tahu cara penyelesaian ibadah tersebut dengan betul. Bermakna tuan-tuan, tahallul ni kita nak tahu 100% menjadi halal balik semula. Macam ni. Sekarang ni saya halal ni. Bila saya niat ihram umrah, saya menjadi haram. Saya nak jadi halal balik 100%. Caranya okey, ini lagi cara ni tuan. Ada 2. Ini penting ni. Ya. Tahallul ni terbagi pada 2. Kita nak jadi halal untuk ibadah umrah. Yang kedua, kita nak jadi halal untuk haji, ibadah haji. Cara kita nak buat menjadi halal dengan umrah, caranya ialah dengan tahallul umrah. Macam mana tahallul umrah? Kalau umrah ialah lepas kita niat, kita tawaf umrah, kita sa'i umrah, kita bergunting umrah. Bergunting itu dinamakan sebagai tahallul umrah. Tuan-tuan, itu dia nombor 1. Itu senang untuk kita faham ini. Boleh ya? Takkan saya perlukan lagi ya. Nombor
balik tengah nak bagi kuih dia ni dulu ni. Dia faham ni tuan-tuan ya. Nombor 2, tahallul haji. Kita nak menjadi halal daripada haji. Contohnya tadi tuan-tuan kita nak buat haji 7 hari. 8 hari bulan, 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan, 14 bulan. Kita nak pastikan ke 7 hari ni kita dah buat tahallul haji. Ya. Tahallul haji ni pula tuan-tuan, ya, dia ada 2 bahagian. Ini ya. Tadi umrah sekali je. Kita dah tawaf, kita sa'i, kita gunting. Gunting tu namanya tahallul umrah. Tahallul haji ni dia ada 2. Pertama tahallul 1, tahallul awal. Yang kedua tahallul tsani, tahallul 2. Apa maknanya tuan-tuan? Tuan dengar dulu. Tuan dengar dulu supaya nanti tuan dengar dulu, nanti banyak kali saya ulang nanti insya-Allah boleh faham. Yang baru pertama kali lah. Kalau yang dah biasa dengar dia sekali dengar boleh faham lah. Saya tak cerita pun dia dah faham lah. Ada juga kan. Jadi tahallul ni, tahallul haji dia ada 2 tapisan. Kita panggil 2 saringan. Ya, kita nak menjadi halal untuk haji dia ada 2 saringan. 2 tapis. Pertama, tahallul yang pertama. Ya. Tahallul pertama ni tuan-tuan, dia tak tulis kat sini. Tahallul yang pertama ni dengan cara bagaimana? Caranya ialah dia melaksanakan 3 perkara, buat 2 daripada 3 perkara. Ya. Apa dia 3 perkara ni? Yang pertamanya bagi melaksanakan haji ada dinamakan yang melontar jamrah. Melontar 7 biji jamrah. 1. Yang kedua bergunting. Yang ketiga tawaf dan sa'i haji. Tawaf dan sa'i haji. Jadi tuan-tuan, bila kita buat ya, jadi 3 benda ni. Katanya ditulis di 3 benda ni. Ya, ada 3 benda. Buat 2 daripada 3. Tuan-tuan ambil ni, dia punya kata kunci dia. Tahallul nombor 1 ni saringan yang pertama ialah ada 3 benda, dia buat 2 daripada 3. 2 daripada 3. Apa dia 3 perkara tu? Pertama ni melontar, yang kedua bergunting, yang ketiga tawaf dan sa'i. Kalau buat 2 daripada 3 perkara ini, dianggap tahallul saringan pertama sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, tahallul kedua. Tahallul kedua nak jadi halal yang kedua ialah menghabisi ketiga-tiga perkara. Dah buat 1, 2 dah jadi 1 dah halal. Kemudian menggenapkan yang ketiga perkara yang tak buat lagi, 3 perkara dibuat, maka dia sudah menjadi tahallul yang kedua. Habislah haji dia sepenuhnya. Ya tuan-tuan, ya. Bila sebut tahallul haji ada 2 benda. Tahallul 1, tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal ni pun dia buat 2 daripada 3 perkara. Tahallul tsani ni apa dia? Buat 3 daripada 3 perkara. Kita ambil itu dulu. Ya, buat itu dulu. Okey, boleh ya? Okey. Tahallul awal, kita kata tadi tahallul awal buat 2 daripada 3. Tahallul awal terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan 2 daripada 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Pertama, melontar batu di jamrah kubra. 1. Yang kedua, tawaf rukun, tawaf haji dan sa'i haji. Yang ketiga, bergunting atau bercukur. Jadi kalau buat 2 daripada 3 tuan-tuan, sudah pun kita buat tahallul awal ya. Tahallul awal. Apa makna tahallul awal ni tuan-tuan? Tahallul haji ni jadi 2 saringan tadi kan. Bila dibuat 1, asalnya ihram kita ni asalnya ada 13 perkara. 13 perkara. Banyak 13 perkara ni. Bila dia buat 2 daripada 3 perkara, bermakna tuan, daripada 13 perkara tu 10 tu dah jadi halal dah. 3 perkara saja yang tak boleh lagi. Separuh. Bermakna bila dia buat 2 daripada 3 perkara, ya, yang 13 perkara larangan itu 10 dah jadi halal dah dia. 3 lagi saja yang tak boleh. Apa dia 3 perkara tu? Jemaah haji yang telah melakukan tahallul awal boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram
kecuali 3 perkara, iaitu nikah ataupun perkara yang berkaitan dengannya. Yang kedua mukadimah jima, dan yang ketiganya jima. Tak boleh bersetubuh, mukadimah tak boleh, nikah tak boleh. Yang berkaitan dengan itu. Jadi tuan-tuan, larangan ihram ada 3 perkara. Bila kita niat saja ihram haji, bila kita niat ihram haji, 3 perkara dah terpuasa bagi kita. Bila kita buat 2 daripada 3, bermakna yang tinggal hanya 3 perkara yang tak boleh kita buat. 10 dah boleh buat lah. Kita nak pakai pakaian berjahit boleh, kita nak pakai minyak wangi boleh, kita nak gunting rambut boleh, kita nak bumbu binatang boleh, kita nak apa saja, 10 perkara tu dah boleh dah. Sebab itu tuan-tuan, cara kita nak menghabisi ibadah haji ni dan 2 tapis. Tapis yang pertama ni kita buat 2 daripada 3, dia baru 10 tu jadi halal, 3 lagi masih lagi buat puasa. Macam mana kita nak habiskan 100% haji ni, tahlul haji ni? Kita buat tahlul yang kedua. Tahlul kedua ni kita kena buat 3 daripada 3 perkara tu. Kita dah buat kan bergunting sudah, kita dah melontar jamrah sudah, yang tak buat lagi tawaf dan sa'i. Bermakna tuan-tuan, kita hanya genapkan saja 3 ni, bermakna 13 perkara dah jadi halal dah. Kita kembali kepada asal tadi. Wallahu a'lam. Itu dia ayat. Boleh faham ni tuan-tuan? Boleh lah. Penat ni. Cerita tu. Ya, Yang Ustaz kata tadi, tahlul haji tadi. Tahlul haji. Masuk waktu dia adalah separuh malam 10 Zulhijjah. Ya. Maknanya itu untuk tahlul Itu awal atau untuk tahlul? bergunting saja. Untuk bergunting saja. Bermakna bila tengah malam 10 Zulhijjah baru boleh buat gunting saja. Baru buat gunting, baru buat 1. Kata tadi 3 kan. Tahlul ni ada 3 perkara. Pertama ialah melontar jamrah. Melontar jamrah 1, ya. Yang kedua tawaf haji dan sa'i haji. Yang 3 bergunting. Contoh ni masalah tuan-tuan, tengah malam pukul 12 10 Zulhijjah tu kita belum melontar, belum tawaf, belum apa lagi. Baru balik ke Rukun Arafah, kita gunting dia sekejap. Baru buat 1. Lepas tu baru kita melontar 7 biji pada jamrah kubra. Bermakna kita dah buat 2. Bila kita dah buat 2 perkara ni tuan-tuan, automatik kita sudah menjadi halal 10 perkara, yang bermakna kita dah boleh pakai baju berjahit, sudah boleh, kita dah jadi jadi tuan-tuan dengar begini. Haji ni jadi 2 saringan tadi, tahlul awal, tahlul sani. Badan kita ni, bila kita buat haji, selagi kita belum tahlul awal, makna tahlul awal ni separuh badan kita dah menjadi halal. Kalau kita buat 2 daripada 3 perkara ni, kalau kita buat 3 ni, dah semua badan ni 100% jadi halal lah. Tapi bila kita buat 2 daripada 3, kita baru buat 2 daripada 3 ataupun 1 daripada 3 belum jadi lagi. 2 daripada 3 ni, sekurang-kurang 2 daripada 3, badan kita ni separuh bahagian dah jadi halal, separuh lagi tetap haram. Kawasan kemaluan kita tu jadi haram ni. Dia nak kahwin, nak apa, lima apa semua. Jadi tuan-tuan, kita tahlul awal saringan pertama tu, kalau kita buat 2 daripada 3, badan kita ni baru dikatakan 70% saja menjadi halal. Baru halal 70%. Belum 100% lagi. Nak jadi 100% kena buat ketiga-tiga tu buat habis, baru 100% boleh kita pakai jadi halal tu. Itu maksudnya dia. Maksudnya 10 Zulhijjah tu adalah kita siang 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah tu. Siang itu sepenuh hari macam hari ni kita wukuf di Arafah. Malam ni kita bergerak ke Muzdalifah. Tengah malam tu dah boleh kita bergunting dah. Masuk waktu untuk bergunting untuk ibadah haji ialah selepas separuh malam daripada malam 10 Zulhijjah. Bukan malam besoknya, malam itu. Siang ni 9 lah, malam. Siang 9, lepas tu malam 10. Besoknya 10 siang. Lepas tu 11-nya malam, siangnya 11. Lepas tu malam 12, siang 12. Itulah seterusnya. Jadi perjalanan ini. Mana yang selepas kita buat tahlul awal, kita memakai pakaian yang berjahit, buat dan sokong. Ya. Maknanya kita tawaf, kita tahu dalam keadaan macam inilah. Ya. Buat sokong
Okey. Terima kasih Haji. Saya bagi Haji tu, saya doalah supaya jadi Haji insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bila buat 2 daripada 3, dah buat melontar, sudah bergunting, sudah. Tiba-tiba yang tawaf haji dan saya haji ni, kita dah boleh pakai jubah dah. Boleh pakai songkok dah. Kita dah pakai ni. Lepas tu kita balik ke Mekah. Boleh tak kita nak tahu nanti adakah kita kena pakai ihram balik? Jawapannya kita pakai jubah dan pakai biasa ni. Maknanya tuan-tuan, oleh kerana kita dah buat tahun awal, 70% kita dah jadi halal. Yang 30% lebih itu tak boleh buat akad nikah. Tak boleh aku terima nikahnya, aku terima wakil nikahnya, aku melakukan mukadimah dan persetubuhan. 3 benda tak boleh buat lagi. Yang lain semua dah boleh dah. Maknanya bila balik ke Mekah, dia dalam keadaan nak buat tawaf haji dan sa'i haji, mana pakai jubah biasa dah. Orang lelaki pakai jubah biasa. Jadi saya beritahu awal ni mungkin ada nanti kerang. Sebenarnya dia ada step dulu sebelum saya nak cerita benda ni, ada satu step lagi. Ya, tapi dah tanya nanti saya cerita macam itulah. Ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, boleh tak kita nak buat minum? Ya, memang boleh. Ya. Jadi yang penting tuan-tuan, bila kita nak balik daripada Masjid An-Nasriyah ni, kita bicarakan tahallul umrah. Caranya kita dah tawaf umrah, bergunting. Gunting itu tahallul umrah. Satu. Yang kedua, kita nak tahallul haji. Dalam haji ni dia ada 2 lapisan, 2 saringan. Saringan pertama buat 2 daripada 3 perkara. Manakala nak buat tahallul haji yang tahallul yang kedua yang 100% jadi halal, sepenuhnya 100% kita dah habis haji betul-betul, kita kena buat tahallul sani. Tahallul kedua iaitu kita buat ketiga-tiga perkara. Ya, iaitu apa dia? Kita melontar jamrah kubra, tawaf haji dan sa'i haji dan bergunting. Nak pilih mana-mana dulu pun tak apa. Tuan-tuan nak pilih gunting dulu. Lepas itu nak tawaf haji, boleh tak? Tawaf haji dan sa'i haji dia kena serentak tak boleh satunya. Gunting haji dan sa'i haji boleh tak? Boleh. Memang boleh. Kalau nak buat tawaf haji dan sa'i haji betul gunting, boleh tak? Boleh. Kita nak melontar jamrah kubra, betul tawaf kalau sa'i, boleh tak? Boleh. Memang boleh. Mana-mana cara boleh. Cuma tuan-tuan, melontar jamrah ni, tempat ni, jamrah ni hanya duduk di Mina. Tawaf haji ni, dia tak duduk balik, duduk kat Mekah. 2 tempat yang berbeza. Jauh ni. Yang boleh buat mana-mana, gunting. Gunting kat mana kita boleh buat. Mina ke, di Mekah ni. Sebab itu Jemaah Haji Malaysia yang muasasah, dia akan pergi ke Mina dulu. Di Mina, kita melontar jamrah kubra, kemudian kita tunggu malam 11, 12, 13, 4 hari kita duduk situ. 10, 11, 12, 13, 4 hari kita duduk situ. Di situ kita melakukan tahap awal dengan cara melontar jamrah kubra satu dan kita terus bergunting. Kita tak balik, Jemaah Haji Malaysia tak balik ke Mekah. So masa itu Jemaah Haji di Mekah pack manusia, penuh orang untuk buat haji. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tawaf haji dan sa'i haji adalah rukun haji. Contohnya kalau 4 hari itu dia duduk di Mina, meninggal dunia, maknanya haji dia tak dapat. Orang balik Mekah. Boleh tak? Baik, ini tuan-tuan. Apa yang kita tak ingat? Jawab. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita nombor 1 melontar jamrah kubra itu di Mina. Tawaf haji dan sa'i haji di Mekah. Satu tempat yang berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau kita ikut yang tamu haji, kita akan masuk di Mina. Lepas kita malam di Muzdalifah, kita akan bergerak ke Mina lepas itu. Di Mina kita melontar jamrah kubra, kemudian kita gunting rambut. Mana kita dah buat tahallul awal, mana kita dah boleh pakai yang biasa dah, baru dah tercampur semua benda badan. Ya, yang tak boleh kita jima, tuan jima dan akad nikah. Yang lain dah boleh kita buat. Kita nak buru ke, kita nak memburu binatang, dah bawa lebih, dah bawa nampak semua. Nak pergi buru, pergilah sampai. Ya, tapi tak boleh lepas duduk ihram tak boleh. Ya, macam ni. Kemudian set 3 untuk Jemaah Haji Malaysia. Set 3 makanan. Okey. Okey, ada soalan tuan? Ya. Ustaz, saya nak tanya, apa kebiasaan dilakukan oleh jemaah kita semasa
sa'i, akhir sa'i di Marwah. Dia kata dia lambai saudara lambai apa dia kata insya-Allah orang yang dilambai itu akan sampai ke Mekah itu. Betul. Melambai jemaah dalam masa Indonesia. Itu termasuk dalam bahagian doa di dalam haram Mekah lah. Boleh jadi doa. Tapi doa mana dia saja ada tak senyap. Tapi eloknya bukan kalau begitu. Doa yang waris ialah begini. Lepas semayang tu, doa yang saja ialah duduk di sekolah. Lepas semayang kita doa. Nak kata doa lepas sa'i habis sebelum tu, kita ada kita nak. Nanti boleh tak kita nak buat? Memang boleh lah. Sa'i boleh doa. Wallahu a'lam. Jamrah kubra ni tuan-tuan. Jamrah kubra ni ialah satu jamrah, satu tempat pergi yang dilontar ialah yang nombor 3. Dia ada pergi nombor 1 namanya Jamrah Ula. Jamrah telaga yang itu namanya Jamrah Wusta. Yang ketiga Jamrah Kubra. Kubra, besar ni. Ya, Kubra yang besar. Jadi Ula, Wusta, Kubra. Jadi pada hari 10 tu yang dikatakan boleh tahallul ini bukan kita nak kena lontar semua telaga ni. Yang kita nak lontar ni hanya telaga yang kubra itu. Jadi jemaah jangan berjalan kalau dia melontar tersilap pergi Jamrah Ula katanya, dia kata aku syok buat orang tak ada langsung. Rupa-rupanya yang dia telaga yang begitu telaga yang salah. Jadi tak terangkan dalam komen. Ya, jadi kena pergi tempat yang betul namanya Jamrah Kubra. Ada 3 ni, 4. 3 tempat ni tempat Nabi Ibrahim dihasut oleh syaitan untuk menghalang ayahnya daripada menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jadi tempat-tempat itu menjadi tempat sejarah peristiwa hasutan syaitan itu kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi kita nak melontar, nak jadi tahallul ni tuan-tuan. Kita nak tahallul, kita nak jadi halal juga sikit sebahagiannya. Untuk diri haji ialah dengan kita melontar Jamrah Kubra. Jangan pergi Jamrah pertama, kedua pun tidak, yang ketiga saja. Yang ketiga kita tengok dan terpampang, terpantak nama tu Jamrah Kubra. Itu kita letak Alhamdulillah Rajman di syaitan wa hizbi. Jadi dalam doa-doa ni tetap boleh buka betul lah, tengok macam mana doa tu. Kita baca satu demi satu, nanti kita tengok cara dia. Jadi tuan-tuan, itu nanti akan datang. Nombor 1 yang saya minta tuan bawa balik ke rumah masing-masing ni ialah tahallul ni. Tahallulnya ada 2. Pertama tahallul umrah. Bila dah tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting. Bergunting tu namanya tahallul umrah. Tahallul haji pula dia ada 2 salingan, 2 lapisan. Lapisan pertama buat 2 daripada 3. Pertama melontar Jamrah Kubra. Yang kedua tawaf haji dan sa'i haji diserta. Yang ketiga bergunting. Buat 2 daripada 3 bermakna dia sudah menjadi halal 10 daripada 13 perkara tahap awal. Bila dia menyempurnakan satu yang terkurang, maknanya tak cukup. Katakan dia melontar Jamrah Kubra dan bergunting. Dia di Malaysia yang muasasahnya, kita duduk di Mina 4 hari melontar Jamrah Kubra, ya. Kemudian Jamrah Kubra ni pada 10 Zulhijjah sahajalah. 11 12 dekat lain kita. Lepas tu bergunting, bila dah buat 2, ya, tunggu. Tuan-tuan, 10 Zulhijjah dia melontar Jamrah Kubra. 11, 12, 13 dia tak buat lagi ni, dia baru gunting lepas tu. Melontar Jamrah Kubra, lepas tu gunting. Lepas tu 10, 11, 12, 13, hari ke-14 baru balik ke Mekah, naik bas. Naik balik Mekah, hari 14 ni baru dia buat tawaf haji dan sa'i haji. Bila dah masuk hari 14, barulah dia menjadi halal badan dia 100%. Itu maksud dia. Dia makan masyarakat dia kata 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ni barulah 100% menjadi halal badan dia. Barulah menjadi tercabutlah hajinya daripada tubuh badan dia. Wallahu a'lam. Boleh ya? Saya rasa itu dia buat yang tuan. Kalau ada soalan, kalau nak tanya. Ustaz. Ya. Masa
Untuk lontaran ni sebenarnya nanti akan datang ada tajuk dia. Cuma saya nak bagi tahu masa soalan tu berkenaan kita nak ni tiang ni kan, tiang masjid ni. Dia ada lingkungan perigi besar. Adakah perlu kita nak lontar tiang ini? Jawapannya tak perlu lontar tiang tu. Kita perlu lontar batu tu supaya dia duduk diam dalam perigi. Dia duduk diam, tak gerak jalan keluar. Setengah orang dia lempar, dia terpelantin keluar. Bila tak diam dalam itu, maknanya tak boleh kira. Dia kena 7 biji lontaran batu itu, mesti batu tu diam dalam tu. Nampak? Macam masa melontar, nanti tajuk melontar, nanti saya akan tunjuk cara dia masa lontar. Tuan-tuan kena tengok. Macam kita buat satu rakaman, gerak perlahan dia jatuh, diam. Oh, dah. Masa lontar tu tuan-tuan, batu macam ni. Nampak? Semua orang nampak ni. Masa tu, ya, tapi tuan-tuan kena tengok batu kita biar dia diam dalam tu. Takut-takut dia terpelantin, kena sana kena sini, berlaga batu-batu lain pun keluar dia. Jangan kira. Biarkan lebih, jangan kurang. Kita buat ibadah ni tuan-tuan, biar lebih batu tu nanti, ya. Batu ni untuk buat haji tuan-tuan, nak buat haji, batu yang kita gunting jumlahnya ialah 70 biji batu. Sekurang-kurang 70, bukan 10 biji, 70. Sebab kita kalau lontar 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari. Habis sampai tajuk nanti kita ceritakan. Saya tak boleh nak cepatkan lagi. Nanti kalau cepatkan lagi nanti tuan-tuan, dia akan bertindak nanti. Dia punya fakta nanti. Jadi saya tangguhkan dulu tajuk tu, masuk nanti tajuk melontar, nanti kita akan masuk ke bahagian. Yang penting hari ni tuan-tuan, tahlil awal buat 2 daripada 3. Tahlil sani, tahlil 2 buat 3 daripada 3 perkara. Sempurnakan yang terkurang itu benar. Jadi dia tahlil awal, dia jadi 10 dan jadi halal. 3 lagi bagi, masih lagi perlu berpuasa. Wallahu a'lam. Saya rasa itu saja tuan-tuan ya. Akan datang nanti kita tengoklah datang ke mana keadaan dia. Oh ni dia tuan-tuan, ada lagi punya. Tak habis lagi. Oh dia panjang ini. Tapi sebenarnya saya dah cerita dan semua ni. Tuan-tuan pegang itu dah cukup lah. Tak boleh nanti ya. Yang akan datang ni sama saja sebenarnya. 13 perkara. Bila buat, ya tuan-tuan tengok tadi ya. 13 perkara larangan ihram tadi. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu. 10 perkara dah menjadi halal dah bagi orang yang buat 2 daripada 3 perkara. Yang merah bawah tu belum lagi. Ya. Allahumma la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan yafi'an wa yakafir tidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammana wa asrarna wa ma 'adana wa ma anta muttaqin man tumma la ilaha illa anta rabbana zidna wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fiik wa mubarak 'alaihi wa sallim waj'alna waliyan fi wa al-akhirati kathiran wa al-hasan ma yaqulu bi bal alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas insyaAllah kita akan berjumpa pada minggu depan. Minggu yang ke-9 hari ini kita selalu jalan khusus kita. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Dan sekali lagi buku yang 50 buah tadi telah habis dijual. Jadi insyaAllah saya jumpa dapatkan untuk minggu depan.